Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini bakal berakhir hari ke-29 Ramadan. InsyaAllah esok hari ke-30, bermakna malam ni malam terakhir. Malam ni malam terakhir kita bertarawih. Kita kena faham, tarawih ni hanya boleh dilakukan pada bulan Ramadan sahaja. Istimewa. Solat-solat lain, solat-solat sunat lain, sunat hajat, sunat taubat, sunat tahajud boleh dilakukan pada bila-bila masa. Tetapi solat tarawih hanya boleh dilakukan pada bulan Ramadan sahaja. Jadi malam ni adalah malam terakhir. Adakah kita berpeluang untuk berjumpa dengan Ramadan pada tahun akan datang? InsyaAllah kita doa. Kita doa kerana janji Allah itu pasti kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernyawa itu pasti akan mati. Dan Allah kata sekiranya apabila datang ajal kepada seseorang itu tidak akan terlewat ataupun tercepat walaupun sesaat. Jadi kita kenalah berdoa kepada Allah supaya umur kita dipanjangkan, semoga kita dapat berjumpa Ramadan pada akan datang. Dan esok adalah hari terakhir kita berpuasa. Dan selepas itu kita akan meraihkan Aidilfitri, menandakan kejayaan kita, mengawal hawa nafsu, mengawal pengorbanan kita. Jadi Aidilfitri merupakan hari perayaan bagi umat Islam. Jadi pada hari ini, hari kedua terakhir untuk kita berkongsi sesi tazkirah ni, Papa nak berkongsi tentang satu hadis. Hadis ni berkenaan dengan hak Muslim ke atas Muslim yang lain. Ada berapa hak Muslim ke atas Muslim yang lain? 5. Iyas? 7. Ifah? Ada berapa? 6. Ada 6. Dalam satu hadis, an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala haqqul muslim 'alal muslim sittun. Qila ma hunna ya Rasulullah? Qala idza laqitahu fasallim alaihi wa idza da'aka fa'ajibhu wa idza istansahaka fansah lahu wa idza atasa fahamidallah fasammathu wa idza marida fa'uduhu wa idza mata fattabi'hu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa tak dengar pun cakap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hak seorang muslim terhadap muslim ada 6 perkara. Lalu beliau ditanya, apa yang 6 perkara itu? Kata Rasulullah, bila engkau bertemu dengannya, ucapkanlah salam kepadanya. Hari itu siapa cakap pasal salam? Ifah cakap pasal adab memberi salam, kan? Jadi ini Nabi kata hak Muslim kata Muslim itu bermakna apa? Kalau iman berjumpa dengan seorang Muslim yang lain, orang tu dia ada hak untuk menerima salam daripada iman. Jadi kita sebagai seorang Islam, kita perlu menunaikan hak orang Islam yang lain. Jadi hak yang pertama adalah memberi salam. Jadi memberi salam ni bukan sekadar nak masuk rumah orang. Faham? Kita jumpa orang dekat kedai, kita jumpa, kita boleh beri salam, tak ada masalah. Assalamualaikum. Bila dah bagi salam, tadi hak orang tu ke atas kita adalah dengan kita memberi salam kepada dia. Bila kita memberi salam, hak kita pula ialah apa? Menerima salam daripada dia. Jadi kalau Papa jumpa Iman contohnya, Papa kata assalam. Bila Papa jumpa Iman, ada hak ke atas Papa, iaitu hak dia ialah untuk mendapat salam dari Papa. Papa kata assalamualaikum. Maka Iman pun menjawab
Maka iman, papa telah melaksanakan hak hak iman ke atas papa, dan dengan menjawab salam, iman telah melaksanakan hak papa ke atas iman. Faham? Very simple, amat mudah. Okey. Jadi dalam kita memberi salam ada cara-cara dia. Salam yang paling pendek ialah Assalamualaikum. Maka jawapan dia adalah okey, dalam kita menjawab salam, kita boleh jawab pada kadar yang pendek ataupun melebihi daripada apa yang salam yang diberi. Contoh, kalau orang tu kata Assalamualaikum, kita jawab Waalaikumsalam sekurang-kurangnya. Tetapi lebih baik kalau kita jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetapi sekiranya salam yang diberi itu penuh, orang kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka jawapan kita adalah ya, kita kena jawab penuh. Kita tak boleh jawab Waalaikumsalam. Faham? Kita kena jawab dalam keadaan yang penuh. Itu adalah hak yang pertama. Maka hak yang kedua, Rasulullah berkata, bila dia mengundangmu, penuhilah undangannya. Jadi apabila kita menerima sesuatu undangan ataupun jemputan kenduri kahwin, jemputan majlis hari lahir, jemputan kenduri doa selamat, maka kita perlu menunaikan hak kita, hak jiran kita yang memanggil kita, menjemput kita dengan pergi ke majlis yang dijemputnya, yang dijemput kita tu. Faham? Kita hanya boleh tak pergi sekiranya ada keuzuran. Keuzuran di sini bermakna kita ada hal lain, hal yang dikatakan tak boleh dielakkan, ataupun hal yang dikatakan kita dah rancang sebelum mendapat undangan tu. Contoh, kita nak pergi ke Putrajaya, ada janji dengan kawan kat sana, tiba-tiba dapat jemputan, kata rumah sebelah kata jemput lepas Zuhur. Kita boleh excuse, kita boleh tak menghadirkan diri kita dari majlis tersebut. Tetapi sekiranya orang jemput, kita tidak ada apa-apa perancangan, kita malas sahaja nak pergi, hukumnya tak boleh. Sebab kita tidak menunaikan hak jiran kita, hak sahabat kita yang menjemput kita, dengan kita tak pergi ke majlis dia. Faham tak? Okey, jadi bila orang jemput, ada punya rule pertama dia adalah apa? Peraturan pertama dia, bila orang jemput kita kena pergi. Kita boleh tak pergi kalau kita ada hal lain yang telah kita rancang sebelum tu. Okey. Dan apakah hak muslim kata muslim yang ketiga? Yang ketiga, bila dia minta nasihat, berilah dia nasihat. Janganlah kita menjadi seorang yang terlalu terlalu merendah diri. Faham? Kalau orang kata datang kat kita, Iman, nak minta nasihat sikit boleh tak? Janganlah kau minta dengan orang lain lah. Jadi aku ni bukanlah pandai-pandai pun nak bagi nasihat kat orang lain. Jangan. Itu hak dia. Jadi bila orang minta nasihat, kita bagi nasihat. Kalau kita tak mampu bagi nasihat, sekurang-kurangnya kita mendengar. Kita boleh bagi nasihat, tetapi dia kata, tapi aku rasa mungkin adalah lebih baik untuk engkau bertanya kepada orang yang lebih arif, lebih berilmu dalam hal ini. Aku takut nasihat yang aku bagi tu salah. Tak apa, kita dah sekurang-kurangnya kita dah melunaskan hak sahabat kita tadi ke atas kita. Faham tak, Ifah? Jadi kalau orang kata kat Ifah nak minta pendapat lah, apa Ifah kata? Boleh? Ifah tanyalah, apa dia? Jadi orang pun kata, kan, saya ingat saya nak beli kereta lah, tapi saya tak tahu kereta apa yang saya patut beli, kan. Jadi Ifah cakap lah, tengoklah kemampuan. Yang pertama, kenapa kita nak beli kereta tu, kan? Ada keperluan ke tak ada keperluan? Kalau dia kata
tak adalah pasal kawan-kawan saya semua ada kereta. Jadi Ifah pergi kereta, jadi mungkin boleh ada keperluan. Jadi mungkin lebih baik duit tu digunakan untuk tujuan-tujuan, untuk perkara-perkara yang lebih penting. Tapi kalau dia kata saya perlu sebab sekarang ni saya tempat kerja saya jauh. Sekarang ni kena hujan, kat situ tak ada bas, nak naik taksi pun susah. Jadi Ifah punya nasihat, mungkin Ifah kata okey, kalau macam tu belilah kereta yang sekadar ikut kemampuan. Kalau banyak duit, bolehlah sedikit nak belanja untuk kereta yang lebih mewah. Kalau kata duit tu ngam-ngam saja, maka nasihatkan dia untuk membeli kereta yang sekadar mencukupi untuk memenuhi kehendak ataupun keperluan sahabat kita tadi. Jadi walau macam mana pun, kita kenalah memberikan pendapat kita, memberikan nasihat. Tapi kalau kita tak yakin dengan nasihat atau pendapat kita boleh beritahu kawan kita tadi. Tapi aku rasa kau bolehlah minta dia pendapat orang lain juga. Okey, takut-takut apa yang aku cakap ni tak betul atau salah. Okey. Yang keempat, bila dia bersin lalu dia membaca tahmid, doakanlah dia dan beruli rahmat. Jadi bila orang kata syum, orang kata apa? Alhamdulillah. Orang yang bersin tu kata Alhamdulillah, maka hak dia ke atas kita apa? Untuk kita kata yarhamkallah. Okey. Jadi ada satu lagi doa. Bila papa bersin, hacum, papa kata Alhamdulillah. Imam kata apa? Yarhamkallah. Papa akan jawab yahdini wa yahdikumullah. Jadi itu ada adab dia. Faham? Janganlah kita bila kata orang kata acum Alhamdulillah, kita buat tak tahu je. Okey, kalau tak cakap tak apa, kita tak ada hak. Dia syarat yang pertama bukan bersin. Syarat yang pertama ialah dia kena mengucapkan Alhamdulillah. Tapi kalau orang yang bersin tu selepas orang tu cakap yang Allah, dia tak tahu nak cakap apa? Tak apa. Dia yang pertama dalam hadis ni kata bila dia bersin lalu dia membaca tahmid. Bila tahmid ni apa? Alhamdulillah. Doakanlah semoga dia boleh rahmat. Habis setakat itu saja. Okey, cuma adab bila orang berdoakan kita membalas doa tu balik. Tetapi sekarang ni ada orang dia lebih suka kata excuse me. Excuse me. Tak payah. Kita tak payah kata tak payah kata tadi yarhamkallah. Faham? Ini excuse me ni orang putih. Ada juga orang Melayu yang nak mengikut orang putih, bila dia bersin dia malu nak sebut Alhamdulillah, disebut excuse me kan. Jadi kalau sebut Alhamdulillah pahala dapat, excuse me pahala pun tak dapat. Jadi orang pun tak doakan kita. Yarhamkallah. Kalau ada perempuan yarhamkillah. Okey. Yang kelima, bila dia sakit, ziarahilah dia. Jadi bila kita dengar ada kawan kita, saudara kita masuk hospital dan kita berkelapangan, maka kita kena pergi ziarah. Kalau bukan di hospital pun, kalau dia sakit di rumah, okey, kita pergilah ziarah. Kalau tak ziarah pun, sekurang-kurangnya tanya khabar. Hantarlah WhatsApp, buatlah phone call, tanya khabar. Aku dengar kau tak sihat. Okey. Jadi bila kita bertanya khabar, bila kita menziarahi, bermakna kita mengambil berat. Jadi bila kita mengambil berat, maka hubungan tu lebih rapat, lebih erat. Dan keenam, bila dia meninggal, maka ikutlah menghantar jenazahnya ke kubur. Okey. Kalau ada sahabat kita atau jiran kita yang meninggal dunia dan kita ada berkelapangan, kita kena pergi solat jenazah. Selepas solat jenazah, janganlah kata tak payahlah, aku nak balik, nak pergi minum kat kedai mamak atau kedai manalah dengan kawan-kawan, sedangkan jenazah tu belum dikebumikan lagi. Kita tak melunaskan hak si mati ke atas kita, maka kita perlu mengikut sampailah ke perkuburan sehinggalah jenazah selamat dikebumikan. Jadi tengok dalam Islam,
cantiknya Islam ni, sehinggakan sekecil-kecil perkara tu pun ada diberi aturannya. Okey, so ingat, dalam kehidupan kita sesama Muslim, sesama berjiran, sesama kita bersahabat, ada 6 hak orang Islam lain yang perlu kita laksanakan. Kalau kita tak melaksanakan hak orang, bermakna kita tidak apa? Kita tidak memenuhi tanggungjawab kita sebagai seorang Muslim. Maka kita nak menjadi seorang Muslim yang baik, kita kena melunaskan. Bila orang jemput, kita kena pergi. Bila orang bersin, kita kena doakan dia. Okey? Ingat ada 6 perkara tadi. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.